pada semua para Alhamdulillah. Azah Asma Arun dah ada di dalam. InsyaAllah kita akan bermula uh, sebentar saja lagi, insyaAllah. Tuan Rosina Osman pun dah ada. Mungkin kita tunggu Ustazah untuk buka kamera dahulu. Kemudian insyaAllah kita akan mulakan. Sekarang kita dah ada 30 partisipan. اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى
يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. Pasti audio saya okey ke tak? Dengar tak suara saya jelas? Dengar, Alhamdulillah Farihan. Alhamdulillah. Okey, Ustazah pun dah ada. Alhamdulillah. Jadi tanpa lengah masa kita mulakan majlis kita ya hari ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua para hadirin di medium Zoom hari ini insya-Allah. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama berkumpul pada petang yang mulia ini bagi mendengar perkongsian dari Ustazah yang berbahagia Ustazah Asma binti Harun mengenai fiqh taharah wanita insya-Allah. Sebelum kita teruskan majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa pembuka majlis Al-Fatihah agar majlis kita dirahmati Allah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Saya Siti Farihan binti Anwar selaku pengerusi majlis pada hari ini mengalu-alukan kehadiran puan-puan, saudari-saudari pada petang ini di medium Zoom di majlis ilmu yang dirahmati ini insya-Allah. Terima kasih sudi meluangkan masa waktu bersama-sama dengan kami di majlis ini. Nak berpantun sikit Ustazah. Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi datang ke majlis kami. Yang berbahagia Ustazah Asma Harun, yang dihormati Mastermind Amazing Seed Malaysia dan juga CEO Bak Leadership, Puan Roslina Osman, Puan Roslina Osman, yang dikasihi rakan-rakan pengusaha Taska Tadika Building Amazing Kinder, guru-guru serta ibu-ibu sekalian. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, majlis menjemput Puan Roslina Osman, Mastermind Amazing Seed Malaysia dan juga CEO Bak Leadership untuk menyampaikan kata-kata aluan. Dipersilakan Puan Roslina Osman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia kepada selamat datang kepada Ustazah Asma Harun. Alhamdulillah dah quite sometime jugalah berusaha nak mendapatkan sahal. Alhamdulillah hari ini Ustazah berjaya bersama dengan kita semua insya-Allah dengan izin Allah. Dan tahniah juga kepada semua sahabat-sahabat ibu yang berada di dalam sesi Zoom hari ini. Seringkali insya-Allah dalam sesi sebelum-sebelum ni kita semua fahamkan apabila kita berkata bahawa kita ingin menjadi seorang pendidik atau kita ingin melaksanakan ibadah kita kepada Allah, perkara yang pertama yang akan disoalkan adalah solat itu. Tetapi
sebelum kita bercerita pasal solat, kita perlu tahu dahulu tentang taharahnya, kita perlu tahu dahulu tentang wuduknya, kita perlu tahu dahulu tentang bersucinya. Takkan sah sesuatu wuduk itu, solat itu jika wuduknya tak cantik. So macam mana nak wuduk cantik? Kena juga taharah yang cantik. Jadi semuanya interrelated. Dan kenapa perlu kita nak belajar benda ni semua? Sebab kalau kita nak menghasilkan, selama ni kita mengimpikan pelajar yang hebat, anak yang hebat, semua tu perlu bermula daripada kita dulu. Kita yang kena jadi hebat dulu. Kita perlu connectkan dahulu diri kita dengan Allah. Macam mana kita nak connect diri kita dengan Allah kalau taharah pun, bersuci yang fizikal pun kita masih lagi lemah. Jadi untuk sebelum kita pergi kepada step, kita nak menyucikan hati kita, kita kena belajar juga menyucikan diri kita secara fizikalnya. Ya, sebab fizikal itu nanti insya-Allah yang juga akan terkait kepada dalaman kita insya-Allah. Jadi hari ini sangat bertuahlah kita semua, alhamdulillah Allah memilih kita untuk berada di majlis ini untuk kita bersama-sama mendalami cara-cara untuk bertaharah dengan betul insya-Allah dengan Ustazah Asma Harun. Dan alhamdulillah Ustazah kami pun setiap hari Isnin kami ada belajar solat sempurna dengan ini adalah continuity lah. Bila dah belajar sempurna, di antara persoalannya ialah macam mana pula caranya dengan bila cerita pasal wuduk juga terkait dengan taharahnya. So alhamdulillah the first step untuk kita bersama dengan Ustazah pasal taharah. Mungkin lepas ni kita usulkan lagi insya-Allah in future program-program yang seterusnya untuk mencantikkan lagi ibadah kita. Allah terima ibadah kita menjadi amazing ibadah insya-Allah. Okay. Alright, so itu saja daripada saya sebagai pembuka kata. Saya serahkan kembali kepada Farihan untuk memulakan. Alhamdulillah, terima kasih Puan Rosina Osman di atas ucapan kata-kata aluan itu. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita teruskan majlis kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan dululah Ustazah kesayangan ramai ini, insya-Allah. Okey, nama Ustazah Binti Harun, nama diberi seorang pendakwah, motivator, pengasas dan penaung NGO Sahabat Amal Care. Okay. Pengarah Hijrah SL AF Sdn Bhd. Okay. Pengalaman bekerja Ustazah adalah sebagai pegawai hal ehwal agama Islam JAKIM. Ini secara ringkas, mungkin lepas ni Ustazah boleh perkenalkan lagi sekali lah secara lebih detail. Penolong pengarah bahagian undang-undang keluarga Islam sebagai perunding cara rumah tangga dan juga penolong pengarah bahagian pengurusan halal. Sudah berkahwin dan suaminya bernama Tengku Fazli bin Tengku Yahya, mempunyai 7 orang cahaya mata, berasal dari Terengganu dan menetap di Seremban Negeri Sembilan. No wonder lah boleh cakap Negeri Sembilan. Okey. Pendidikan ijazah sarjana muda Syariah Al-Azhar Mesir dan Master Pengajian Islam di OUM. InsyaAllah. Rasanya masih belum terlambat Ustazah. Happy belated birthday. Terima kasih. Okay, so alhamdulillah bersyukur sangat dan tuah sangat dapat bersama-sama dengan Ustazah dan Ustazah sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami. Dan untuk pengetahuan Ustazah, partisipan di dalam ini terdiri daripada guru-guru, taska, tadika, ibu-ibu, taska tadika dan juga pengusaha-pengusaha taska tadika di bawah Building Amazing Kinder, insyaAllah. Okey. Jadi tanpa lengahkan masa lagi, majlis menjemput Ustazah Asma binti Harun untuk meneruskan sesi perkongsiannya pada hari ini dengan tajuk Fiqh Taharah Wanita. Dipersilakan Ustazah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang satu tak tu. Biasa guna yang satu. Ni kan dua. Yang satu tak ada. Oh, jadi yang mana satu? Ha? Ya. Mana satu yang boleh? Kena pasti ya. Okey. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur Amazing Seed Malaysia ESM dan Building Amazing Kinder BAK. Puan Siti Farihah binti Anwar selaku pengurusi majlis, Puan Rosina Osman selaku CEO BAK Leadership dan Mastermind Amazing Seed Malaysia. Seterusnya barisan pendidik kinder. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini saya berkenalan lah dengan orang-orang yang hebat pendidikan pendidikan masyarakat, pendidikan ummah, pendidikan benih yang kita nak hadirkan dalam masyarakat daripada anak-anak. Masya Allah, di hadapan saya ni ada sedikit maklumat tentang latar belakang penganjur. Amazing Seed Malaysia ESM adalah sebuah syarikat gabungan jemaah pengusaha taska dari pelbagai brand. Oh, Masya Allah. Yang akhirnya bersatu di bawah satu jenayah menghadiri program perusahaan syarikat berpandukan wahyu. Subhanallah. Building Amazing Kinder BAK yang dikelolakan oleh Puan Rosina Osman. Program pengurusan BAK terbuka pada semua jenama taska tadika yang ada di Malaysia dalam misi mengembalikan pendidikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah, ini sangat hebat. Ini satu usaha daripada gabungan beberapa individu yang merasa tanggungjawab untuk memastikan pendidikan awal kanak-kanak benih-benih Islam ini berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah, moga Allah rahmati segala usaha, moga Allah berikan semua yang diperlukan kepada individu yang dipilih oleh Allah ini untuk terus sehat, kuat, berjuang. Pertolongan Allah itu datang. Allah berikan jalan-jalan keluar di atas setiap kesulitan, insya-Allah. Jika niat kita benar, apa yang kita nak buat juga benar, insya-Allah kita akan dengan segala yang diperlukan untuk memastikan niat kita itu tercapai, insya-Allah. Subhanallah. Okey. Para peserta yang mengikut program ada yang terus mengorak langkah dengan pasukan masing-masing. Dan sebagainya ada yang bergabung di bawah jenama Amazing Seed yang dipandu selia pengurusnya oleh Puan Roslina sendiri. Namun mereka tetap berusaha minggu ataupun bulan di dalam misi memperbaiki diri, termasuklah menguruskan program-program Amazing Ibadah ini. Oh, Masya Allah. Maksudnya daripada root word Amazing Ibadah, mungkin Amazing Tasawuf kan. Wallahu a'lam. Amazing tu kita hebatkan, insya-Allah. Kita dalam bab ibadah hanya sah itu peringkat awal, belajar macam mana nak sah solat, nak sah puasa, nak sah zakat. Tetapi bagi orang mukmin, kita naik lagi tingkatan bagaimana kita nak ibadah solat kita diterima, bagaimana ibadah wuduk kita diterima, bukan sekadar persoalan sah. Tetapi naik lagi tingkatan bagaimana amalan kita itu nak diterima oleh Allah. Maka itulah perlunya ilmu fardu ain yang ketiga, iaitu ilmu tasawuf berkenaan dengan hati, keikhlasan, kekhusyukan, selamat daripada penyakit-penyakit hati, riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih pada pihak penganjur memberikan saya peluang untuk bersama-sama dengan kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima sedikit usaha ini. Dan insya-Allah tuan-puan dan puan sekalian, kita sama-sama betulkan niat pertemuan pada petang ini. Saya juga perlu betulkan niat saya supaya apa yang kita buat ini sebenarnya hakikatnya satu-satunya tujuan sebenarnya adalah kita nak dapat redha Allah
Semoga Allah redha usaha kita, Allah redha dengan masa yang kita luangkan, tenaga yang kita, pengetahuan yang kita kongsikan. Mudah-mudahan Allah redha dengan segala pemberiannya kepada kita. Sebab apa yang kita sedang beri sekarang ni, masa ke, tenaga ke, wang ringgit ke, apa sahaja ni, hakikatnya daripada Allah. Allah sedang perhatikan kita, kita guna untuk apa. Jadi jika tidak ada program yang dipaksa dan mungkin ada yang dipaksa, ada yang terpaksa. Terpaksa tu sebenarnya bukan terpaksa sangat. Maksud saya, bila kita dah terikat dengan sesuatu persatuan, terikat dengan suatu pertubuhan, kita sebenarnya sedang memaksa diri kita untuk kekal menjadi orang yang baik. Saya sendiri pun, subhanallah, kenapa saya buat kuliah Riyadhus Shalihin pada setiap pagi tu, saya dah paksa diri saya. Saya memang paksa diri saya. Paksa untuk istiqamah menyampaikan ilmu di awal pagi. Sebab ia akan membantu saya berkekalan itu. Sebab awal-awal pagi dah mula dah dengan majlis ilmu. Berkekalan produktif daripada pagi sampailah malam. Itu hasrat saya lah. Walaupun macam mana pun emosi saya, macam mana pun mungkin dalam keadaan tengah ada masalah ke, kadang sakit ke, tetapi itu adalah medium. Kaedah saya sendiri memaksa diri untuk sentiasa cuba memberikan kebaikan dan jadi orang yang lebih baik. Jadi bila kita terlibat persatuan, kita masuk ni kan, lepas tu bila ahli persatuan, maksudnya Puan Rosina kata ada program hujung minggu, adalah waktu hujung minggu kan, hari Ahad dan sebagainya, ia adalah waktu yang lebih mahal berbanding hari biasa. Jadi rugilah kalau kita tak betul-betul matlamat dan niat kita. Kita mengharapkan kita dapat redha Allah, kita dapat capai matlamat kita, Allah ampunkan dosa, Allah kurniakan syurga, selamat daripada api neraka. InsyaAllah, apa yang bakal saya kongsikan bagi tuan-puan sekalian dengan macam, dah biasa, benda basic je Ustazah kupas. Kadang-kadang bukan ilmu yang kita dapat, tapi banyaknya himpunan pahala sabar, kita tunggu sampai habis program. Banyaknya pahala bersangka baik kita dengan penyampai, kalau penyampai tu boring. Kan kita tetap juga dengar, duduk. Ini contoh pada umumnya. Sebab dalam menghadiri kita majlis ilmu ataupun program, bukan satu dua je yang kita nampak kita dapat. Kita tak tahu di sebalik itu apa lagi yang terhimpun kebaikan. Dan kita tahu ini adalah salah satu taman syurga Allah, iaitu majlis ilmu. Jadi bila berada di kalau di taman bunga, kita dapat apa? Ketenangan, taman bunga, sedap mata terbang, bau harum, rasa gembira, seronok. Kan, kalau di shopping komplek kita dapat apa? Dah kalau disebut taman syurga, agak-agak apa yang kita boleh dapat di taman syurga? Kita tak boleh bayang ya sebenarnya apa kebaikan yang kita perolehi daripada menghadiri majlis ilmu yang dianggap sebagai taman syurga Allah. Kadang-kadang tak dapat ilmu tu, dapat perkara yang lain. Dapat rahmat, kasih sayang Allah, dapat pengampunan Allah. Bahkan didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh ikan-ikan di laut. Itu antara dalam satu hadis Nabi berkenaan menuntut ilmu. Subhanallah, didoakan oleh binatang-binatang, bahkan ikan di laut, burung yang berterbangan. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan dan memilih kita semua termasuk. Saya pun rasa sangat syukur. Okey, tuan-puan sekalian, tajuk diberikan kepada saya sebenarnya taharah. Tajuk taharah, bersuci. Kalau belajar fiqh, mana-mana lah kita belajar ataupun kita buka lah kitab fiqh. Belajar di peringkat diploma bab fiqh, memang taharah bab yang pertama. Belajarlah peringkat degree pun sama lah. Dia akan balik taharah pertama. Belajarlah peringkat master ke PhD ke, kalau kata belajar peringkat pertama apa? Belajar fiqh, taharah dulu. Bersuci adalah basic kalau pada satu pokok tu, akal tu paling penting tu pun sekian. Kalau dalam bab ilmu akidah, mengenalkan ilmu akidah, kalau dalam susunan kitab hadis pun, kepala hadis, disebut kepala hadis. Kepala hadis ni, bukan kata hadis lain tu tak hebat, tak penting. Biasanya hadis yang hadis mulakan, innamal a'malu binniyat. Macam tu lah.
Kalau kita tengok Al-Quran pula dimulakan dengan Al-Fatihah. Subhanallah. Walaupun bukan Al-Fatihah, adalah surah. Lepas tu kalau kisah bila cerita sirah Nabi, ia kelahiran Nabi ataupun turunan sebelum Nabi lahir. Maksudnya disiplin ilmu tu mesti ada. Apa? Bila belajar bab fiqh, subhanallah, kalian dah ada kuliah bersiri kan, bagaimana nak tahsin solat, nak memperbaiki solat. Masya Allah. Jadi, yang kita nak beli perkara basic iaitu dan taharah sebenarnya luas, tentulah sikit-sikit. Lepas tu kita mungkin boleh pick up 1, 2, 3 soalan ya. Baiklah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya terus, sebab saya tak nampak ni siapa semua ni, macam saya cakap seorang tapi saya teruskan saja ya. Okey, insya-Allah overview sikit, kita akan kita akan meneliti satu hadis Nabi berkenaan dengan azab kubur bagi orang yang bersuci tak sempurna. Bukan dia tak bersuci langsung, tapi dia bersuci tapi tak sempurna. Ini satu daripada Allah yang kita perlu perhatian. Yang bermaksud taharah bukan perkara yang ringan. Kita kena taharah diri kita. Kalau dah selesai, cek taharah anak-anak. Sebab taharah ni, sebab dia nampak kecil, dia nampak basic, simple, ramai orang yang ringan. Itu isu dia. Okey, bersuci dan bahagian air. Kita akan pergi pada bersuci dan bahagian air. Jadi bersuci, istinja, wuduk, mandi, tayamum. Jadi mungkinlah kita tak tengok sebenarnya semua tu penting. Tak boleh kata tak penting. Nak pergi pada wuduk ke, mandi terus ke. Sikit, tuan-puan sekalian. Kisah azab kubur kerana tidak bersuci. Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika berjalan melewati 2 kubur yang penghuninya sedang diseksa. Ada 2 orang penghuni kubur yang sedang diseksa. Lalu Nabi bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Nabi bersabda, sesungguhnya kedua-duanya sedang diseksa. Sedang melewati 2 kubur yang penghuninya sedang diseksa. Lalu Nabi kata kedua-duanya sedang diseksa dengan azab kubur. Dan tidaklah keduanya diseksa disebabkan dosa yang amat besar. Nabi kata bukan dosa yang amat besar. Yang kerana tidak bersuci, tidak suci setelah kencing, sedang yang satunya selalu mengadu domba. Okey. Kemudian baginda mengambil sebatang dahan kurma yang masih basah daunnya, lalu membelahnya menjadi 2 bahagian. Kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Mereka sahabat bertanya, mengapa Rasulullah melakukan ini? Lalu baginda menjawab, la'allahu an yukhaffafa anhuma lam yaibasa. Semoga diringankan sesaannya selama mana batang pohon ini masih basah. Allahu akbar, subhanallah, tuan-tuan sekalian. Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita harus faham dengan jelas, bersuci nampak macam basic, perkara mudah, tak perlulah nak belajar beria-ria. Tetapi ia di sisi Allah, di sisi pandangan agama kita, dalam bab ilmu fiqh, ia adalah satu perkara yang amat-amat penting yang menjadi penyebab kepada azab kubur. Na'udzubillah min zalik. Baiklah, pengertian bersuci dari segi bahasa ialah bersih, suci, bersih, bebas daripada kekotoran, sama ada dalam bentuk nyata. Nyata ni kita sebut hisi, kan, najis hisi, najis yang nyata, ataupun dalam bentuk maknawi, najis yang dalam bentuk maknawi seperti perkara yang mengaibkan ataupun sifat-sifat keji dan sebagainya. Dari segi syarat ialah perbuatan yang mengharuskan solat. Bersuci ni dari sudut syarat membawa maksud dari segi iaitu perbuatan yang mengharuskan syarat, mengharuskan solat atau seumpamanya, seperti berwuduk, mandi wajib, menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan tempat. Okey, itu masuk bersuci. Perbuatan yang apabila kita buat, maka ia mengharuskan kita untuk solat. Dan kalau kita tak buat, tak boleh solat. Lagi begitulah umpamanya. Okey, bersuci itu antara ciri-ciri orang yang beriman. Itu hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Ini hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin.
At-tuhuru syatrul iman. Hadisnya panjang tuan-puan sekalian, tapi dipendekkan panjang. Nabi sebut tentang Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Dalam hadis ini juga disebutkan tentang kelebihan sadaqatun burhanun, as-salatu nurun, as-salatu nurun, wudu, at-tuhuru syatrul iman termasuk sebahagiannya. Hadis yang sebut tentang solat, Nabi sebut tentang bersuci. Sebagian ulama mengatakan at-tuhur di sini bermaksud wudu. Sebab itu disebut at-tuhuru syatrul iman, berwudu itu ada sebahagian pada iman. Namun kalau kita pergi kepada perkataan at-tuhur itu dari sudut bahasa, maksud dia bersucilah, taharah. Jadi memang benar pun wudu juga adalah sebahagian kaedah bersuci untuk mengangkat hadas kecil. Okey, tuan-puan sekalian, hikmah pensyariatan bersuci. Hikmah kita diminta untuk bersuci, pertama, bersih diri, sucikan diri sama ada daripada najis yang hissi ataupun najis maknawi. Kedua-duanya adalah fitrah. Memang fitrah manusia ni suka bersih. Subhanallah. Jadi apabila kita diperintah untuk bersuci, ia bukan sesuatu perkara yang susah. Ia bukan satu perkara yang berlawanan dengan sifat manusia. Hakikatnya manusia itu memang suka bersuci. Okey, yang kedua, ia akan hikmah bersuci, ia sangat bagus dari sudut kesihatan. Kalau buat kajian kat atas wudu, setiap basuhan wudu, setiap sentuhan yang kita buat, bukan air saja, bahkan gosokan yang kita kenakan pada tubuh badan, pada kulit, kan, berlakunya tindak balas kimia, berlakunya tindak balas yang sangat bagus untuk saraf, untuk otot. Dan kalau kita perhatikan, anggota wudu adalah anggota yang terdedah kepada cahaya dan udara. Dan anggota wudu juga biasanya anggota yang menjadi penyebab kepada penyakit-penyakit yang boleh jangkit. Mata, kan, ada penyakit mata, jangan tengok mata orang sakit. Ada kaitan tak? Penyakit telinga, kan, disebabkan masuknya kotoran ke dalam telinga. Dan itulah, subhanallah. Kalau kepala pula ustazah, penyakit apa? Bukankah kalau demam, kita letak kain-kain di atas kepala nak meredakan suhu? Jadi 5 kali sehari Allah meredakan suhu supaya suhu dalam badan kita ini seimbang. Bagaimana kita bila demam kan, suhu dah tak stabil kan? Suhu badan tak stabil, ada proses yang berlaku menyebabkan badan tak stabil. Suhu normal kita dalam 36, 37, tiba-tiba naik 38, 39, 40, 41. Subhanallah, dan kepanasan itu berkumpul di kepala, boleh rasa di kepala. Kalau nak rasa panas apa, kita biasa letak di dahi dulu. Jadi Allah menyeturakan kan suhu badan kita, menyejukkan bara panas badan kita ataupun bara panas amarah kita. Dengan 5 kali sehari diwajibkan basuh bahagian kepala. Itu kalau nak cerita bab dari sudut sains. Sebab itu hari ini bila kita belajar tentang ibadah dari sudut dalam Islam, memang dah banyak kajian-kajian saintifik buat kajian ke atas ibadah. Sama ibadah dalam Islam, sama ada dari kalangan orientalis barat yang nak cari kekurangan ibadah dalam Islam, ataupun di kalangan memang orang bukan Islam, pakar-pakar bukan Islam. Dia kaji di atas dasar ilmiah, saintis, ataupun orang Islam sendiri. Dan saya jenis yang memang suka baca fakta-fakta sains. Dia bukan sebab kita nak buat ibadah tersebut kerana sains, tapi ia menambahkan keimanan kita kepada Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang baca, yang mana bila Allah menjelaskan tentang kewajipan berwudu daripada awal sampai akhir, kemudian Allah sudahkan dengan firman-Nya, kami bukan ingin menyulitkanmu, tetapi kami ingin menyempurnakan nikmat kami ke atasmu. Subhanallah. Bila saya baca ayat tu berkenaan dengan kewajipan berwudu, dan Allah perincikan berwudu tu bermula dengan basuh muka, kemudian basuhlah tangan hingga ke siku, kemudian basuh sekian-sekian, dan ada berkenaan dengan tayamum sikit kalau kamu tidak mendapati air. Dan di hujung ayat yang panjang tersebut, Allah menutup dengan firman-Nya yang bermaksud, sesungguhnya kami bukan ingin menyulitkanmu. Maksudnya menyulitkanmu dengan perintah supaya taharah,
tetapi kami ingin menyempurnakan nikmat kami ke atasmu. Tak siap saya surah Al-Maidah. Bila baca tu kan rasa gemetar jiwa. Allah sendiri menegaskan kepada kita, perintah bersuci ini bukan nak menyulit nyusahkan kita. Kan kalau orang kafir tu selepas habis haid ke apa ke, dia orang sama tak perlu nak mandi wajib. Kalau berjimat suami isteri pun ada yang tuliskan surah Al-Maidah 5-6, maksud surah yang kelima, ayat yang ke-6. Masya Allah, subhanallah, tentang kewajipan berwuduan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita fikir apa ni, memanglah mudah bagi orang bukan Islam kan, lepas berjimat keluar macam tu je, tak wajib mandi. Contoh je ya. Contohnya kalau dia orang nak buat ibadah tak ada pun. Kita orang perempuan kan macam susah. Bila nak ambil wuduk lah lagi kita berada di luar rumah. Kan susah. Nak buka stoken, nak buka buka tudung, macam bukan semudah lelaki lah. Lelaki tak ada apa-apa pun terus ambil wuduk. Tetapi hakikatnya Allah SWT bukan nak menyusahkan kita, tapi nak menyempurnakan nikmat. Nikmat yang manusia kaji hari ni, saintis kaji tu sikit berapa persen tak tahu. Hakikat yang kita tidak tahu di sebalik hikmah wuduk, hikmah solat dari sudut sains ke, dari sudut rohani, fizikal, mental, emosi, kan manusia dapat kajian hanya sedikit saja yang Allah dedahkan berdasarkan kemampuan manusia sangat rendah. Jadi tuan-tuan dimati Allah sekalian, antara hikmah persyariatan bersuci yang kedua itu memelihara kesihatan ni semua, fizikal, mental, emosi, rohani dan sebagainya. Okey, hikmah yang ketiga itu kita akan menghadap Allah dalam keadaan suci. Dia bukan suci zahir saja, dia suci batin juga. Kerana itu bila berkaitan dengan wuduk, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya apabila kamu mengambil wuduk akan keluarlah dosa-dosa daripada celah jari jemarimu sehingga titisan air yang terakhir. Apabila kamu membasuh wajah kamu, maka akan keluarlah dosa-dosa daripada seluruh wajah kamu hingga titisan air yang terakhir. Tadi kan kita sebutkan dua perkara tuan-tuan sekalian daripada wuduk. Wuduk ni subhanallah dia membersihkan zahir dan juga membersihkan batin. Yang batin dosa maksiat. Dan semua anggota wuduk adalah anggota yang terlibat dengan dosa. Masya Allah. Itu hebat. Hebat kalau kita fikir. Ini basic. Info yang basic. Yang kita boleh fikir secara logik akal. Masya Allah. Kalau orang tanya, Ustazah mana dalil ni apa Ustazah cakap? Ini dari sudut ilmu. Dari sudut ilmu yang mampu kita fikir. Cubalah kita fikir sendiri. Tuan-tuan sekalian. Cuba perhatikan anggota-anggota yang biasa melakukan dosa juga anggota wuduk. Mata yang berada di muka kita ambil wuduk. Hidung, mulut, dalam mulut ada lidah. Subhanallah. Muka kita selalu juga melakukan dosa. Lepas tu telinga kita mendengar, tangan kita menulis, kaki kita melangkah. Jangan kalau sebut siku buat dosa. Kan? Lutut. Dosa lutut. Dosa siku, biasanya orang sebut dosa tangan kita. Ni, hidung kita ni menghidu sesuatu yang tak sepatutnya. Hidung kita ni menghidu aib orang. Contohlah. Tapi kalau dari sudut fizikalnya lah, dari sudut fizikal. Adalah tu menghidu sesuatu perkara, keluarlah lidah, komen itu, komen ni dan sebagainya. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian. Jadi, bila kita mengambil wuduk, kita sebenarnya sedang membersihkan diri kita zahir dan batin. Masya Allah, batin daripada dosa. Nabi kata agak gugur dosa-dosa tapi dosa kecil. Tuan-tuan sekalian, dosa besar kena taubatan nasuha. Manakala dari sudut zahir pula, bersihkan diri daripada debu, kotoran. Sebab itu kita disunahkan masuk keluar balik kan. Basuh telinga, tangan. Kerana kalau saya sendiri keluar dari rumah, inilah kawasan yang akan terdedah kepada, tapi kaki pakai soken, kita pakai ni. Tengok lelaki lah. Kan telinga lelaki terbuka, mata, hidung, mulut, kaki, tangan terbuka. Subhanallah. Jadi, dari sudut kesihatan fizikal, dari sudut maksud daripada zahir dan batin. Jadi kita menghadap Allah bersih dua-dua tuan-tuan sekalian. Okey, kita pergi secara ringkas mengenai pembahagian air. Kita tahu air ada 4. Air mutlak, air musyammas, kemudian air musta'mal, yang ada ceramah, saya ada kuliah, lepas tu in between tu kerja, jadi tak payah saya duduk.
penat sikit. Macam itulah. Okey, 4 bahagian air. Air mutlak, yang ni lah kita nak bagi perhatian. Sebab takut kita salah faham. Bahawa takut salah faham sikit air mutlak. Sebab pentingnya kerana kita hanya boleh bersuci dengan air mutlak. Air musyamah makruh. Kan, tapi kalau sampai membahayakan nyawa, tak dibenarkanlah. Jadi air musyamah tak sah kalau nak bersuci. Air mutanajis lagi lah. Jadi kita kena kenal pasti betul-betul tak air yang kita nak bersuci tu adalah air mutlak. Okey. Muslimin muslimat sekalian, air mutlak jelas. Iaitu air yang keluar, air yang datang daripada langit ataupun yang keluar daripada bumi. Dua tu lah. Air yang secara semula jadi. Air semula jadi. Sama ada datang daripada langit ataupun keluar daripada bumi. Dia adalah air semula jadi. Ada berapa air mutlak? Iaitu ada 7. Itu masyhur, kita semua tahu. Okey, subhanallah. Ada 7 air mutlak. Pertama air hujan, daripada langit dah. Air embun pun. Embun malam kan. Bila bangun pagi je pun daripada langit. Masya Allah, pagi-pagi kita tengok ada embun-embun di daun-daun. Kalau tak ada air boleh ambil, lepas tu sapu-sapu buat wuduk. Kemudian yang ketiga, ma'us salji, air salji. Air salji dari langit juga. Kan? Kita tengok salji turun daripada langit sebab ada pembekuan dalam di pertengahan di atas sana. Akhirnya air tu jadi ais daripada atas juga. Kemudian air laut, ma'ul bahri, daripada laut, daripada bumi lah. Kemudian air mata air, ma'ul aini. Kemudian ma'ul nahri, iaitu daripada sungai. Kemudian ma'ul baradi, daripada air perigi. Air perigi kita tahulah kan, gali kedalaman berapa akan keluarlah. Kemudian air sungai, air mata air yang keluar. Kadang-kadang kita fikirkan macam mana air mata air boleh ada. Kita tengok ni, air hebat memang Allah ciptakan tu dengan kita tak mampu, cannot brain lah manusia kan, tak boleh nak berfikir. Air terjun yang sangat banyak, yang sangat laju dan tak berhenti. Lepas tu datang pula daripada atas. Datang pula daripada atas, walaupun memang dia ada proses lah daripada mata air di bawah, tapi dan air tu pula mengalir ke sungai-sungai dan sebagainya. Ada orang kata, Ustaz, air paip tak masuk kita ambil wuduk kan daripada air paip. Kita tanyalah sumber air paip tu daripada mana, tuan-puan sekalian. Air paip tu daripada air sungai. Maksudnya akhirnya semua air yang mutlak itu adalah sumber asli daripada Allah. Dan tidak ada teknologi sampai hari ini, hebat macam mana pun, boleh mencipta air walaupun satu titik. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi air mutlak adalah air yang suci dan menyucikan. Air yang suci dan menyucikan. Ada yang tanya, Ustazah, air TO? Air TO. Dia kata air TO tu kan bukan air najis. Adakah kita nak masukkan air TO tu air mustakmal? Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Itu air mustakmal. Mustakmal maksudnya telah digunakan untuk mengangkat hadas. Jadi kita jelaskan air mustakmal tu macam mana. Lepas tu dia bukan air musyamas. Dia bukan air najis. Dia adalah air dalam kelompok mutaghayyirah. Iaitu air yang telah berubah. Dan tak boleh buat bersuci juga. Air yang telah berubah disebabkan unsur-unsur lain. Dia daripada air mutlak. Dan dia air mutlak. Air tapis lagi kan. Memang boleh bersuci tuan-tuan. Tapi dia telah berubah dengan unsur-unsur lain. Milo ke, coklat ke, susu ke, gula ke. Jadi dia tak bolehlah menyucikan. Dia suci. Kalau air mustakmal mungkin nanti kita bincang. Dia suci tapi dia tidak boleh menyucikan. Masya Allah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dia tak boleh menyucikan najis lah. Dia tak boleh menyucikan najis. Ustazah, saya basuh pinggan saya dengan air TO sebab air TO lebih. Saya cucur je, saya tak. Bersih tak? Bersih lah sebab pinggan tak ada najis kan? Tak ada najis. Bukan najis, kotoran. Okey, itu sajalah saya sekadar nak buka pencerahan fikiran. Okey, nanti kita akan pergi balik air ni. Air musyamas umum iaitu air yang panas disebabkan cahaya matahari. Air yang suci dan mencucikan tapi makruh digunakan. Dia yang makruh ni apabila air ni terdedah pada pancaran matahari, lagi-lagi berada dalam bekas logam, bekas besi. Ia sangat bahaya, boleh menyebabkan penyakit kulit yang ada. Okey,
air diletakkan dalam bekas depot seperti emas dan benda-benda penyakit sopak seperti kuda. Okey, subhanallah, kita nak pergi laju, nota ni memang banyak. Air musyamah pada badan, menunjukkan badan bersihkan minuman, ya. Ini adalah kalau nak baca ni jadi detail apa pendapat perbincangan ulama. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, kita nak pergi pada air mustakmal. Ini yang kita kadang confuse dengan air mutlak. Air mustakmal merupakan air suci tapi tidak boleh menyucikan. Mustakmal adalah bermaksud sesuatu yang telah digunakan. Dari segi syarat ialah air yang telah digunakan untuk fardu taharah, untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Seperti mengangkat wuduk dan menghilangkan najis hukmiyah. Okey, berlaku apabila mengubah sifat air itu warna, bau dan rasa sama ada hisi fizikal ataupun maknawi. Hanya boleh digunakan untuk tujuan selain bersuci seperti minum, masak dan lain tu boleh. Okey, tuan-puan sekalian, saya nak bagi kita kefahaman sikit berkenaan dengan air mustakmal ni. Masya Allah. Air mustakmal ni tuan-puan sekalian, contoh kalau kita ambil wuduk dalam satu baldi. Kita ambil wuduk dalam satu baldi. Masa ni tak ada air. Sekarang, tuan-puan saya kita sebenarnya memang kena ready. Satu hari memang satu hari memang ni bukan saya confirm. Kan, kita akan melalui tak tahulah sempat ke tidak kita, mungkin anak cucu kita. Sebab itu, Islam ini mengajar kita ni bila bab taharah mesti ada bab istinja. Kan, istinja pula ada dengan air, ada dengan benda kesat. Bahkan ada istinja dengan batu. Istinja dengan daun, istinja dengan kayu, istinja dengan mungkin dengan tisu, istinja dengan selain daripada air. Kalau saya fikir masa kecil dulu, kenapalah susah nak belajar bab istinja selain daripada air ni? Kan kita banyak air. Kenapa nak belajarnya istinja selain daripada air? Sebab kita negara kaya air. Subhanallah. Kemudian yang kedua, kita belajar bab tayamum. Kita fikir, kita duduk belajar tayamum dengan tepuk-tepuk, belajar buat macam ni. Kita fikir bila lah nak guna bab tayamum ni. Air banyak kot, mungkin kita takkan kot solat guna tayamum. Subhanallah tuan-puan sekalian, kalau air lah yang menjadi isu yang kita rasa kita yakin kita tak akan gunakan kaedah taharah istinja selain pada air ataupun tayamum, tuan-puan sekalian. Tapi bukankah di antara tanda-tanda kiamat yang dinyatakan secara jelas akan berlakunya kemarau? Kan, hujan tak turun, air mula mengering, mata air pun tak keluar, sampai kering laut, sampai kering air sungai. Subhanallah, kemarau yang sangat dahsyat, matinya binatang-binatang, bahkan manusia sanggup membunuh untuk mendapatkan air dan sebagainya. Subhanallah, akan sampai satu saat yang mana berlakunya kemarau yang betul-betul. Kalau kita tengok kemarau di Afrika kan, memang taburan hujan mereka sangat sikit. Kalau negara kita gali berapa kedalaman dah dapat air, mereka tu lagi dalam baru nak dapat air, mereka pun perlu bercatu, air pun sikit, di bawah sana tu pun sikit. Bayangkan kalau suasana di Afrika, kawasan-kawasan taburan hujan sangat sedikit itu, berlaku di seluruh dunia, kalau kita tengok macam mana kehidupan kanak-kanak Afrika yang kurus kering, kepanasan di sana dan sebagainya. Jadi ia boleh berlaku di seluruh dunia, Masya Allah. Bayangkan kalau kita tidak diajar, kan kita tidak ditekankan bab berjimat menggunakan air, kan? Bila time esok-esok air dah sikit sangat. Sekarang Malaysia pun dah selalu dah air terputus. Kan di Selangor lah, di sana-sana, di negeri-negeri terputus air. Jadi di negara yang katanya banyak sungai, yang kaya raya dengan air ni pun boleh terputus. Jadi tak mustahil pun satu hari memang akan berlaku betul-betul terputus. Manusia betul-betul simpan air kan untuk hidup. Jadi ketika itu, walaupun ada air, bersuci dengan selain daripada air. Mandi wajib pun tayamum. Ambil wuduk pun tayamum. Kan? Tayamum. Lepas tu bila basuh, bila buang air besar ke, buang air kecil ke, semua guna istinja selain daripada air. Sebab itu Islam ini agama fitrah, kan? Agama yang memang akan sesuai sepanjang zaman. Jadi kita tetap boleh bersuci dengan sesuci-sucinya walaupun tanpa air, tuan-puan sekalian. Tapi selagi mana ada air, wajib air lah. Cuma saya nak bagi gambaran. Bila kita dalam keadaan tidak ada air, tiba-tiba kawasan kita dikatakan 2 minggu tak ada air.
Kan, jadi kita mula bercatur. Bila nak ambil wuduk tu tuan-puan sekalian, kita ambil daripada satu baldi kan. Masya Allah. Kalaulah air satu baldi, dia tak sampai 2 kullah. Nanti kita tengok berapa jumlah air 2 kullah. Bila kita ambil air kan, bila kita ambil wuduk dalam baldi, kita tidak boleh selam tangan. Kita tak boleh basuh muka, kemudian air yang basuhan tu masuk balik dalam baldi. Sebab air itu jadi air mustakmal. Kita boleh buat macam mana nak berjimat dalam waktu yang sama, kita nak buat sunat juga. Jadi kita kena, tuan-puan dan puan-puan sekalian, tangan tu kan bukan tangan, masa basuh tangan mula-mula tu sunat lagi. Tuan-puan sekalian, sunat lagi. Jadi kita boleh ambil air tu menggunakan tangan kita dan basuh air basuhan yang pertama di luar baldi. Basuh biar air tu ni. Dengan air yang sangat minimum basuh. Ada orang dah biasa 3 kali kan, sebab 2 dan 3 itu sunat. Yang pertama saja wajib. Siapa yang ambil wuduk basuh sekali saja, itu sah tuan-puan sekalian, sah. Sebab apa? Basuhan pertama saja wajib dan telah terangkat pun fardu wuduk dia. Dah terangkat pun dengan basuhan pertama. Tetapi mengulangi itu afdal dan sunnah Nabi. Subhanallah tuan-puan sekalian. Bahkan disebut dalam bab hadis berkenaan dengan bab wuduk ini, Nabi menyatakan sesungguhnya kamu akan dimakikan dengan bekas wudukmu. Maka lebihkanlah bekas wuduk. Maksudnya lebihkan di sini, sempurnakanlah wuduk. Jadi tuan-puan sekalian, sekiranya basuhan pertama tak sempurna, basuhan kedua dan ketiga yang sunat itu akan menyempurnakan basuhan yang pertama. Sebab itu perkara-perkara sunat ni dalam ibadah adalah pelengkap. Pelengkap tuan-puan sekalian. Kalaulah solat kita tak fardu, solat fardu kita tak sempurna, solat sunat akan melengkapkan solat fardu. Jika haji kita tak sempurna, umrah yang sunat, umrah tu kan sunat, itu yang akan melengkapkan haji. Kalau puasa fardu Ramadan kita tak sempurna, maka yang akan menyempurnakan adalah puasa sunat kita. Jika zakat kita tak sempurna, maka yang akan menyempurnakan adalah sedekah. Jadi kalaulah fardu wuduk yang pertama itu tak sempurna, kedua dan ketiga itulah yang akan menyempurnakan. Jadi jangan pandang remeh dengan perkara sunat sebab dia akan melengkapkan yang wajib. Bila basuhan kedua dan ketiga, boleh saja air itu jatuh ke dalam baldi. Boleh. Bila ambil yang kedua basuh, ini penjimatan. Dalam keadaan betul-betul air yang sangat terhad. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab air yang kedua dan ketiga bukan dipanggil air mustakmal. Kerana hadas bahagian wajah untuk mengangkat hadas kecil, itu telah pun terangkat ketika basuhan pertama sahaja. Jadi basuhan kedua boleh. Begitu juga bila kita nak basuh tangan hingga ke siku, untuk basuhan pertama, kita boleh sahaja tuan-puan dan puan-puan Allah sekalian. Kita ambil air, maksudnya kita boleh ambil tangan ini, contohnya kita pun basuh kan. Okey, ataupun sebenarnya kita boleh sahaja mengambil ni dengan tangan tetapi jangan air basuhan tu jatuh semula. Lepas tu bila air yang kedua, basuhan kedua dah kita boleh sahaja mencelup. Kita boleh sahaja mencelup. Basuh kedua, basuh ketiga. Sebab kedua dan ketiga bukan mengangkat hadas. Air mustakmal kita harus faham adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Masya Allah. Sebab itu ada orang, dia salah faham. Bila dia kumpulkan air dalam baldi. Dan dia kata itu air untuk ambil wuduk ya, jangan kacau itu air untuk wuduk. Tiba-tiba anak dia pun pergi main. Anak dia pergi main, masuk main tepuk-tepuk. Masuk tangan kan. Main-main. Basuh-basuh muka. Kita kata ya Allah, air tu dah jadi mustakmal. Kamu dah celup-celup tangan apa semua. Sebenarnya tak jadi mustakmal. Walaupun anak tu main beria air tu. Sebab mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Subhanallah. Samalah juga tuan-puan sekalian, kalau rumah kita ada air dalam simpanan dalam kolah, tapi kolah tu tak cukup pun dengan jumlah 2 kolah. Kan berapa liter? Tak siap saya 200 liter lebih, kita tengok ke 300 liter lebih. Kalau air mineral tu kan 1 liter, ikut 1 liter air mineral tu, kalau nak cek kolah kat rumah kita panggil kolah tu kan. Kolah kalau rumah 216 liter daripada
Mufti wilayah sebut 270. Sebenarnya jumlah liter ni memang ada khilaf lah tuan-puan sekalian. Jadi kan kita ada air mineral 1 liter tu, kau nak tahu kolah kat rumah kita cukup tak? Yang disebut dalam istilah fiqh 2 kolah tu tuan-puan sekalian, kita boleh ambil air 1 liter tu kan, isi tuang. Tengok cukup ke tak? Sebab ada kelebihan siapa yang ada kolah yang melebihi yang cukup syarat 2 kolah ni. Kelebihannya kalau ambil wuduk, air masuk balik dalam tu, air tu tidak jadi air mustakmal. Orang dulu-dulu kan kat rumah-rumah memang ada kolah kan, dia bina kolah. Cuma sekarang kita rasa takut budak masuk lemas dalam tu. Saya ingat rumah saya masa kecil-kecil membesar memang ada kolah lah. Kolah tu cukup. Jadi cukup dua kolah. Kolah ni asal perkataan daripada bahasa Arab lah kolah tu. Jadi 2 kolah ni bila cukup tuan-puan sekalian, kita boleh je terus ambil wuduk walaupun basuhan pertama. Basuh, masuk balik pun tak ada masalah. Air tu tak jadi mustakmal. Air tu tak kecuali tu nanti kita cerita semula. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, masa kita mandi wajib, air kalau tak cukup 2 kolah, ambil gayung, okey, basuh sampai dah rata semua, secara minimum pun tak apa dah rata. Kemudian kalau kita duduk dekat pun dengan bekas air tu dan air yang kita dah mandi seterusnya tu masuk dah tak mustakmal, dia kena basuh yang pertama tu yang dah bersemak ke kan, disebabkan keluar air mani dengan tangan ke apa saja yang menjadi penyebab mandi wajib tu. Jadi basuhan pertama yang rata itu saja. Kita nak ni terjun terus dalam kolah. Ini contoh saja. Terjun terus dalam keadaan tak cukup pun 270 liter tu tak cukup pun, ataupun berapa liter yang disebutkan tadi dan tak cukup, maka ia tak jadi mustakmal sebab dah terangkat pun hadas mandi besar pada basuhan yang telah rata peringkat awal tadi. Saya jelaskan begini supaya kita boleh membezakan dan memahami air mustakmal adalah air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Kita tahu kita ni ada 2 hadas lah, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil macam sekarang. Siapa yang tadi kan ambil wuduk untuk salat zuhur, maksudnya keadaan bersuci lah tu. Lepas tu kentut ataupun dah sentuh suami isteri ataupun dah buang air besar ataupun kecil, maka kita dalam keadaan berhadas kecil. Apa maksud berhadas kecil? Mereka yang tidak boleh untuk terus solat. Secara umumnya orang yang sedang berhadas kecil ni, dia tidak dibenarkan untuk menunaikan solat. Orang menunaikan solat adalah orang yang suci bersih daripada najis, dari najis hukumi ataupun najis hukumi dari segi hukumnya, ataupun dari segi zahir, hadis najis zahir yang kita boleh nampak ni, hisi, maknawi, hukumi. Okey. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Bila kita nak bila sebut tentang hadas kecil, dia akan terangkat dengan wuduk. Buang air kecil, buang air besar, kentut, terbatal wuduk. Bila ambil wuduk, terangkatlah hadas. Kemudian kita ada hadas besar seperti yang kita sebutkan, keluar haid, keluar nifas, wiladah, kemudian jima, kemudian kita sebutkan sebagai keluarnya air mani walaupun tanpa jima. Tak jima, bermesra saja keluar air mani. Jadi wajib mandi wajib. Itu hadas besar. Hadas besar hanya terangkat dengan mandi wajib saja. Dan keduanya sama ada dengan air ataupun jika tidak ada air dengan tayamum. Masya-Allah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, air sedikit namun telah digunakan untuk basuhan yang wajib ketika bersuci seperti mandi dan wuduk. Okey, ini disebutkan dalam hadis Nabi tentang air mustakmal lagi. Rasulullah SAW datang mengunjungi aku sedangkan ketika itu aku sedang sakit. Ketika aku tidak sedar, maka baginda mengambil wuduk dan menyiram atasku lebihan air wuduknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Sekiranya air wuduk itu tidak suci, baginda tidak akan menyiramkan ke atas jabir. Maksudnya air itu suci cuma tidak boleh menyucikan. Manakala daripada satu sudut yang lain ia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Hadis Nabi SAW bersabda,
Janganlah seseorang kamu mandi dalam air yang tetap tidak mengalir sedangkan dia berada dalam keadaan berjunub. Lalu Abu Hurairah ditanya, bagaimana sepatutnya dia lakukan wahai Abu Hurairah? Beliau menjawab, mengambilnya satu persatu, cedok dan mandilah supaya air itu mengalir. Okey, bila sebut air mengalir, saya ingat kalau kita ambil wuduk untuk orang sakit, tuan-puan sekalian, syarat air ni dia tak boleh, contoh kan, kalau kita sembuh dengan spray tu, tuan-puan sekalian, biasa untuk orang sakit kan, yang terlantar, kita kan spray, tak mengalir. Spray 2 kali, 3 kali, air tu akan mengalir. Bila air tu mengalir, contohnya kan kita basuh wajah, masa nak basuh wajah, ada, yelah, ahli keluarga kita yang sakit dan sebagainya, dan masih lagi boleh guna air. Tubuh badannya tak ada masalah kena air. Jadi kena guna air. Tak boleh terus tayamum. Jadi kita sebagai ahli keluarga ni tolong ambil wuduk. Kan? Tolong ambil wuduk. Contoh untuk anak ke suami isteri pun batal. Jadi kalau time kita nak basuh muka, kita suruh dia pejam dulu kan, pejam, lepas tu kita nak sembuh kan. Jangan sembuh sekali je, tetapi tuan-puan sekalian, kita sembuh tu mungkin 2 kali 3 kali dengan semburan yang bukan menyakitkan lah. Kan bila sembuh tu kan boleh buat yang mencapah tu kan. Jadi lepas tu kita akan nampak titisan tu bersambung dan dia pun mula mengalir. Betul kan? Jadi itu kira dah cukup syarat lah tu. Air tu mesti alir. Mesti yang air yang mengalir. Sama juga bila dah sembuh kat tangan, kalau dah 2 kali, kita akan nampak, Masya Allah. Jadi sedikit tak apa, tetapi bagaimana sepatutnya mengambilnya satu persatu, cedok dan mandilah. Okey. Itu adalah cara yang Nabi ajarkan. Bagaimana cara nak bersuci, bagaimana nak mandi wajib. Okey, subhanallah. Kita tengok air mutanajis, ya, air bercampur dengan air najis. Air yang sedikit tu air yang kurang daripada 2 qalah, 192 kg. Okey. Padang pasir dengan binatang buah. Ketika ditanya tentang air padang pasir yang sering didatangi oleh binatang buah dan binatang-binatang sebenarnya, apabila air cukup 2 qalah, dia tidak kotor. Namun tuan-puan sekalian, sekiranya berubah warna, rasa dan bukan bila kolah rumah kita tu asalkan lebih dari 2 kolah dah berubah bau, warna, rasa tu dia bukanlah dengan minum ya, rasa dengan tangan, bau dan sebagainya. Mungkin ada bangkai yang besar mati contohnya kan, ada binatang tikus jatuh dan sebagainya. Wallahu a'lam, mungkin terlalu banyak. Kalau kolah dekat masjid tu yang kita risau banyaknya tahi-tahi cicak. Kalau sikit tak ada masalah 2 kolah sebab lebih 2 kolah kan. Jadi walaupun jatuh najis. Tapi kalau terlampau banyaklah sehingga mengubah bau asal air. Kan warna pun dia nampak sangat. Kalau air bersih nampak jernih, ni dah nampak hijau dan sebagainya. Jadi boleh jadi air walaupun lebih 2 kolah itu, dia boleh jadi dah bertukar menjadi air mutanajis. Subhanallah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Sekarang pukul berapa ya Encik Suami? Tak nampak ni. Okey, mungkin kita boleh buka ya kepada soalan. Kita boleh buka sikit pada 1, 2, 3 soalan. Nampak tak? Sebenarnya baru bab air je tuan-puan sekalian. Nak sentuh bab wuduk tak sempat tuan-puan sekalian. Jadi mungkin kalau ada soalan bab wuduk ke apa, kita buka kembali kepada moderator. InsyaAllah. Okey, ibu-ibu sekalian, ada soalan yang hendak diutarakan. Saya tengok sekejap di ruangan chat dia, Sarah. Kalau ada soalan boleh buka mic, boleh buka voice mengenai tajuk kita hari ini yang Sarah dah sampaikan. Nak tanya pasal wuduk pun boleh.
Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Saya nak tanya Ustazah, okey, kalau kita tayamum untuk solat, kita boleh dua panggil apa? Dua anggota tayamum. Bagaimana pula dengan mandi wajib, belajar macam mana mandi wajib secara tayamum? Okey. Soalan yang sangat bagus. Sebenarnya di zaman Rasulullah memang ada berlaku situasi sahabat Nabi dia bertayamum untuk mandi wajib. Apa yang dibuat adalah dia berpusing-pusing membalik-balikkan badannya di atas tanah. Masya Allah, bila ditanya apa yang dibuat, dia sedang bertayamum. Kita kena faham suasana kalau musafir kan di padang pasir ni zaman Rasulullah bukan air macam sekarang lah. Tempat perhentian dan sebagainya kan. Tapi di sana padang pasir yang kering kontang, tak ada sumber air dan sebagainya. Jadi mungkin air yang dibawa hanyalah bekalan yang cukup untuk minum. Kan cukup-cukup, memang tak boleh untuk bersuci dan sebagainya. Jadi memang ada kisah yang begitu dan bila dikhabarkan kepada Rasulullah SAW, Rasul juga macam bukanlah ketawa tapi ia adalah satu yang agak lucu lah tuan-puan sekalian. Kemudian Rasulullah pun mengajarkan untuk kamu mengambil mandi wajib ni bagi guna tayamum sama saja seperti mana wuduk. Tak ada beza pun. Nabi pun mengajarkan perkara yang sama. Sama kita kalau tayamum ni kalau nak buat, kalau selalu saya buat praktikal, sebenarnya kan tuan-puan sekalian, saya ucap terima kasih juga sebab jemput saya untuk slot fiqh. Dulu kalau awal-awal kemunculan saya sebenarnya banyak ceramah fiqh. Sebab saya sebenarnya background fiqh, background syariah. Memang belajar fiqh. Daripada diploma, degree sampailah masters. Memang dalam bidang fiqh. Jadi saya seronok sebenarnya bila dapat tajuk fiqh. Cuma orang jarang jemput saya bab fiqh. Jadi apa sekalian, bila biasa orang minta ajar praktikal, kita guna bedak kan. Ataupun sekarang ni ada jual debu kan. Itu pun berbincang debu-debu yang ada di dinding apa semua tu, semua tak ada berbincang. Bila kita gunakan tu, ada cara kaedah kita ni, itu sebenarnya nak daripada yang kasar-kasar. Lepas tu kita hanya simple saja kan, muka. Lepas tu ada kaedah dia kan, saya rasa benda ni memang kena praktikal sampai kita lancar lah tuan-puan sekalian. Tak nak tersendat dembu tu, tak nak mustamah dan kita semua rata. Tapi dia bukan nak suruh gunakan debu ni, dia tak perlu sampai rata macam wuduk. Wuduk kan kena rata, pasti kau buat rata apa semua. Kita kena juga memastikan tak ada benda yang menghalang. Tapi bukanlah kena sok macam ni kan. Dia macam seolahnya itulah rosah yang kan kepada orang sakit dalam keadaan yang darurat sehingga tak boleh guna air. Jadi mandi untuk mandi wajib sama ada dia dah habis haid dalam penan, kemudian ataupun janabah tapi tak sempat mandi wajib kan, dan lepas tu tak ada air, sama saja dengan wuduk. Iaitu muka dan juga kedua tangan hingga ke siku. Itu saja, tak niat saja membezakan. Subhanallah. Subhanallah. Terima kasih Ustazah. Ustazah, ada soalan daripada chat ni. Bagaimana cara berwuduk bagi anggota yang baru lepas menjalani pembedahan? Anggota berbalut lah. Okey, kenaan dengan wuduk dan juga tayamum. Bagi anggota pembedahan, kita akan dapati ada banyak sangat tutorial. Kalau saya masa ngajar fiqh bab ni tuan-puan sekalian, fiqh ni kalau paling banyak berbahas, ulama berbahas bab fiqh. Kalau bab akidah pun ada perselisihan pendapat. Kalau bab tasawuf pun ialah bab ulama sirah ada perbezaan pendapat dalam sirah. Sama juga dengan ulama tafsir. Kan ulama ni tafsirkan begini, ulama ni tafsirkan begini. Tapi yang paling banyak perbahasan belajar fiqh.
kan, dengan 4 mazhabnya. Kemudian daripada satu mazhab pun, mazhab yang sama pun ada ulama-ulama sesama mazhab ini. Jadi bila kita, kalau dulu kaedah belajar kita biasa pelajar-pelajar fiqh faham bila bertemu satu pendapat yang berbeza. Pertama, menghormati. Sebab kita pun tidak tahu, sebab ilmu kita sangat terbatas. Jadi bila saya nak berkongsi bab fiqh dan bila kalian dengar, mungkin ada ilmu, tak sama saya belajar dengan ustaz tu dulu. Ustazah ni lain lah, ni pelik lah, gini-gini. Sebelum kita menyatakan ilmu yang kita baru dengar itu salah, ataupun ilmu yang lama itu salah, kita kena berlapang dada dulu. Berlapang dada dahulu, mungkin yang itu belajar daripada sumber yang lain, ini merujuk kepada kitab yang lain, ini merujuk kepada mazhab yang lain dan sebagainya. Subhanallah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, bila ada badan yang bersimen ataupun badan yang tak bersimen, sakit, dan doktor kata tak boleh kena air, apa sajalah, lalu kita pun mengambil wuduk dengan cara menggunakan debu, kan, iaitu kita sebut tayamum. Kita hanya sapu kepada kedua-dua anggota di atas alat tersebut. Ada juga yang buat, dia guna juga air, tetapi dia menyapukan ke atas anggota yang berbalut. Okey, sama ada berbalut muka ke, berbalut tangan ke, kaki ke, dia ambil juga, dia ratakan air, kemudian dia buat pula kali kedua dengan tayamum. Ada yang buat dua-dua, ada yang buat salah satu, kan? Tapi kita kena faham, anggota wajib, tangan tu, kalau kita kata tangan, kan, tangan ni anggota dua-dua wajib. Kalau nak ambil tayamum pun guna tangan. Kalau kita guna kaki, kita tayamum je lah, kan. Sebab apa? Kaki tu dah tak jadi anggota wajib tayamum. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, ada yang gabung dua-dua, dia buat macam ni. Mana-mana anggota yang tak boleh kena air, dia tayamum. Mana anggota boleh kena air, dia wuduk. Jadi dia gabung dua. Jadi tuan-puan sekalian, Masya Allah, perbezaan-perbezaan ini sebenarnya ia memberikan kemudahan, bukan buat kita pening. Mana yang sesuai kita tengok pada sakit. Kalau doktor kata tak boleh kena air sikit pun, kita tayamum je lah. Air ni sangat bahaya kalau kena menyebabkan ini. Ada pula doktor kata tak boleh debu-debu sebab debu ni boleh menyebabkan ini, jadi air saja. Jadi kita sapulah pada anggota di atas tu, kan. Masya Allah. Dia timbul persoalan tuan-puan sekalian, iaitu lepas tu dia pun solat, kan. Adakah perlu qada ataupun tak perlu qada selepas dia dah sembuh. Dah lah nak sembuh, nak buka simen tu 2-3 bulan dan dia solat dengan sempurna. Jadi sebahagian ulama mengatakan wajib qada balik kerana wuduknya tak sempurna, maka solatnya tak sempurna. Itu dikira solat menghormati waktu. Sebahagian pula kata solatnya diterima. Dia dah buat sehabis baik dah, kan. Dah lah dalam tempoh simen-simen ni bukan sekejap, 2-3 bulan kau nak qada dalam keadaan dia dah solat dalam keadaan susah dan sebagainya. Jadi begitulah ya secara umumnya tuan-puan sekalian, bila mengambil wuduk, kan, sama ada gabung ataupun pilih salah satu, ataupun gabung tu buat keduanya lah. Mana anggota boleh wuduk, ambil wuduk, anggota yang tak boleh lalu digantikan dengan tayamum. Masya Allah. Okay. Terima kasih Ustazah. Ada berapa minit lagi untuk soalan? Berapa banyak pula soalan ni? Ya. Semakin banyak soalan. Boleh lagi ke? Boleh, insya-Allah. Cuma kan saya nak sentuh sikit bab istijab. Okay. Kita kan ada satu istilah kalau mazhab Syafi'i kita istibrak, iaitu selepas kita buang air kecil, kita kena berdehen. Kalau malu nak berdehen, contohnya di tanda awam takut orang dengar, kita tekan-tekan sikit di bahagian hari-hari tu. Hari-hari. Kan? Sebab dibimbang najis itu keluar. Itu yang disebut tentang azab kubur tu, najis selepas buang air tu, istinja tu tak bersih. Bila kita kelang kabut buang najis, kita tak sabar, tak menyempat, kan. Bangun terus, kita kan ada rasa, kadang tu rasa macam nak kencing lagi, tapi kita macam tahan lah. Ini kalau kita kencing, buang air besar terburu-buru, kita boleh rasa, maksudnya bila bangun tu rasa macam ada lagi.
Tapi kita simpan je lah, macam tu lah, nanti gabung buat kecil. Yang kita bimbang, dia keluar masa tengah pergerakan solat. Dia keluar ketika selepas-lepas tu dan badan kita jadi ada najis, dan bila kita solat, kita tak bersihkan kawasan tu, maka kita solat kita tak sah sebab ada najis, walaupun ambil wuduk. Walaupun ambil wuduk, tapi tak sah lah. Apa sekian, solat tak sah. Jadi, kita kena buat ikutkan mazhab Syafi'i kita, itu adalah salah satu kewajipan dalam istinja. Maksud bila istinja, kita tahan, tunggu, tak mampu nak berdehem. Berdehem bukan dehem dekat ni, ya dehem macam tekan perut. Macam tu kan. Jadi supaya najis tu keluar. Sebab biasanya baki akhir air kencing ni dia akan keluar juga. Sebab tu kadang-kadang ada orang bila dia cium seluar kecil tu kan, sebab dalam tu, buang haji. Kenapa? Sebab balance tu dia keluar bila berlakunya pergerakan otot. Dan saya nak sahabat-sahabat semua, bila kita pergi ke luar negara kan, yang mana tandas dia tak ada air pun, ada tisu sahaja. Jadi ramai yang tersilap dalam bab istinja ni, kalaulah kita guna tisu, sebab bersuci ni kena air mengalir tau, kena air mengalir. Tisu basah bukan air mengalir. Itu yang kena faham. Sebab ramai orang bila pergi luar negara ni, dia macam ni, sebab saya pernah duduk luar negara, duduk Australia. Jadi di sana memang kita tandas memang tak ada air. Kecuali kalau kita bawa botol air mineral, bolehlah kita basuh dengan air. Ataupun sinki kat luar ada air lah. Tapi kadang-kadang kita lupa terus, kita masuk je dalam tandas, ramai orang Melayu sana kita buat macam mana? Okeylah, dia lap dulu dengan tisu, lepas tu dia tekan flush, dia ambil tisu dalam tandas tu, dia ambil air flush tu, lepas tu dia pun lap. Dia lap balik. Soalannya tisu tu jadi basah kan. Sah istinja. Istinja ni, kalau nak istinja dengan selain daripada air, dia mesti kering kekal sampai akhir. Dia tak boleh bercampur dengan yang basah. Basah tu dia boleh menyebabkan najis tu rata. Dia bila istilah kering, bila kering, najis kering, lepas tu benda yang dibersihkan juga kering dengan kering, dia menghilangkan air najis tu. Bila kering, benda kering ni dia akan menghilangkan. Macam tu lah. Kecuali ada benda basah pula yang terkena balik tempat najis tu, najis tu dia akan jadi berbau balik lah. Kaedahnya, kalau istinja paling afdal memula dengan benda kering, kemudian dilalukan dengan air. Itu paling afdal. Maksud kalau kat rumah kita ada tisu, bila buang air, lap dulu dengan tisu, bermaksud kita menghilangkan air najis. Zahir najis tu. Lepas tu baru kita basuh dengan air. Tapi kita terbalik, biasa basuh air, lepas tu ambil tisu sebab kita bukan niat nak istinja. Tisu tu adalah untuk keringkan air. Jadi kalau nak keringkan air, tak nak basahlah seluar kita kan. Tapi kalau istinja yang afdal, buang air najis dengan benda kesat. Contoh tisu tandas, tak boleh tisu muka ni. Tisu muka ni lembut. Tisu muka ni, tu apa sekarang kalau kita istinja, kalau air kencing dia akan bocor. Dia akan bocor. Maksudnya dia akan mungkin kena tangan. Jadi najis tu beralih tempat. Sebab itu najis istinja ni tak boleh beralih tempat. Istinja ni tak boleh beralih tempat. Jangan berjalan, air najis itu. Ya, mesti benda kesat. Ya. Ada tisu tandas yang kesat tu, itu cukup syarat. Okey, jadi dia kering. Syarat benda kesat tu kena kering, lepas tu lap lah kan. Afdalnya guna tisu dulu, kemudian basuh dengan air. Nak lap balik, nak suruh kering itu tak ada masalah lah. Cuma dia ambil yang afdal. Tapi kalau kita nak memilih antara yang kering dengan air, air lah lebih afdal tanpa sekian. Tapi paling afdal guna kedua-duanya. Jadi kalau kita berada di luar negara, kita masuk tandas, lupa pula bawa botol air nak basuh, kita ambil tisu tu lap-lap, jangan nak kait-kait dengan air dah. Maksudnya lap-lap dah settle, jangan fikir lagi dah. Kenapalah, sudah dah lah tak bersih. Tak ada, itu dah bersih, dah sempurna dah. Lap-lap, buang, flush, boleh keluar macam biasa. Tak payah fikir dulu aku mengata Cina tak basuh kan. Cina bukan Islam lah. Tak basuh kan, kotor, jijik. Sebenarnya sah saja dari sudut bersuci. Tapi ada orang dia rasa tak lega juga. Dia keluar, lepas tu dia cari botol air, dia pun ambil, lepas tu masuk, dia cucuk dengan air, dia bilang air, maka sah je. Maksud saya lah, kalau guna white tissue, dia bawa white tissue dalam, dia dah ready dah white tissue dalam handbag dia lap dulu, lepas tu dia lap dengan white tissue.
dia tak jadi dah istinja. Sebab white tissue bukan air mengalir. Tak sah dah dia punya istinja menggunakan air sebab itu bukan yang ramai yang tak terdedah lah. Jadi itu kaedah bersuci. Ia bukan menyusahkan sebenarnya. Ia mudah. Kalau bersuci guna kesat tisu, dah lah jangan fikir lagi. Sebenarnya suci tu dah cukup syarat. Ramai yang tak aware berkenaan yang itu. Ada satu soalan, kebanyakan soalan ni berkaitan dengan diwajib selepas haid. Bilakah waktu yang sesuai untuk mandi wajib? Okey, sahabat-sahabat sekalian, ini mungkin soalan yang tak boleh ya, soalan yang tak. Yeah. Alhamdulillah, mandi wajib ni kita tahu 2 je rukun. Pertama niat, kedua meratakan air seluruh tubuh. Kalau ada yang masuk ketiga menghilangkan sesuatu yang boleh menghalang, boleh, kita boleh terimalah. Boleh je nak sebut 3 ke 2 ke, tapi basicnya 2. Pertama niat, kedua meratakan air kepada seluruh tubuh. Cuma yang kedua tu adalah menghilangkan sesuatu yang menghalang. Jadi nampak same je lah kan, sama saja. Maksudnya kalau ada getah kita pakai ke buang, kalau rasa ada benda yang menyekat air lalu, ada benda-benda check dulu kan, dah nak mandi wajib nak kata ni takut ada apa-apa yang boleh menghalang wuduk, kita buka dulu semua. Okey. Lepas tu ratakan air seluruh tubuh. Soalan bilakah waktunya? Sayyidatina Aisyah pernah ditanya dan bahkan pada zaman Rasulullah wanita-wanita bawa kain putih yang ada bekas-bekas haid. So dia orang ni kan nak sure, nak pastikan sangat, mereka tunjuk kepada Aisyah. Macam ni dah kena mandi wajib belum? Lalu pernah juga ya jawapan diberikan soalannya macam ni. Kalau kita makan apple, pernah tak kita makan apple lepas tu kita biar? Kan apple tu bertukar jadi coklat kan? Dan dikatakan selagi macam tu kamu tak boleh mandi wajib. Cuma dia bab bila kita mandi wajib ni, bila boleh kita mandi wajib ni, ia memang berdasarkan pengalaman masing-masing. Kita nak compare dengan pengalaman dan pengetahuan orang lain susah juga. Kedua, sebenarnya kita kena berfatwa pada membuat keputusan untuk diri sendiri. Kita lah yang kena buat keputusan untuk diri sendiri. Kita tak boleh suruh orang lain buat keputusan bila kita ni nak mandi wajib. Dah boleh ke? Awak rasa dah boleh ke saya mandi wajib? Kawan pun kata, boleh dah, mandi je. Kita kena, sebab itu bila sebut fatwa ni kan, fatwa ni buat keputusan untuk diri sendiri ni, kalau betul dapat pahala, 2 pahala. Keberanian kita nak buat keputusan untuk diri sendiri dan kalau betul dapat. Dan kalau salah pun dapat pahala juga kerana buat fatwa tu, buat keputusan untuk diri sendiri tu, dan kalau salah tak berdosa. Salah ni macam mana? Tersalah awal mandi wajib. Itu biasa kita buat. Saya pun selalu. Kita dah rasa yakin dah ni, dah check apa semua dan kita pula kebetulan tak sabar dah nak mandi wajib. Tak sabar tu ialah kadang rasa lama sangat tak baca Quran, lama sangat tak niat, tak sabar dah nak mandi wajib. Jadi kita macam tergesa-gesa mandi wajib. Lepas tu kita macam tak sampai hati, kita rasa macam dah kering tak sampai hati, nak tangguhkan masa. Sebab ikutlah kan, buatnya aku dah kena mandi wajib, jadi kita pun mandi wajib. Bila mandi wajib, kita tengok asal keluar lagi. Masya Allah. Jadi kita tak berdosa pun. Walaupun kita dah solat zuhur, walaupun kita dah baca Quran, kita dah sentuh Quran, walaupun dah berjimat dengan suami contohnya. Tetapi dengan syarat kita mandi wajib itu dengan atas dasar keyakinan. Bukan atas dasar sangkaan. Keyakinan ni biasanya terbina di atas beberapa sebab. Pertama, uruf kebiasaan kita. Hari ni hari dah ke-7 dah saya bang. Biasa saya memang 7 hari je. Uruf kebiasaan. Lepas tu kedua, dengan tindakan yang kita dah buat. Tindakan memastikan darah kita dah kering. Sama ada ambil tisu tekan sikit ataupun guna seluar dalam, seluar kecil kita tu yang warna cerah lah. Jangan ambil warna hitam atau merah. Kan? Ustazah masukkan kata tempat, cek darah gunakan tempat. Saya kan ngeri sikit kalau nak gunakan tempat. Kalau anda boleh guna tak ada masalah. So kata tempat tu saya rasa halus, bimbang pula. Dia masuk ke dalam. Bagi saya lah cukup. Kan? Memang ramai orang gunakan tempat.
Kalau saya cakap terus terang, saya guna seluar. Sebab kain kan, fabric. Kalau guna tisu, sebab tisu lah, tisu boleh koyak. Serap. Gunakan seluar yang bahagian belakang. Jangan bahagian bawah tu. Bahagian bawah tu kan dah kotor, dah kuning, ada kesan-kesan keputihan. Jadi bahagian punggung kan, bahagian belakang. Tapi seluar yang warna terang lah. Lalu kita tekan sikit guna jari. Kita tekan sikit guna jari, tekan sikit ke dalam. Jangan dalam sangat, tak perlu dalam sangat. Tuan-tuan sekalian. Jangan dalam sangat. Sekadar bahagian pembukaan faraj ke dalam sikit saja. Kemudian bila kita tengok, okey, tak ada apa-apa, bersih. Kan, bersih, mungkin kuning. Kuning yang jadi risau ni, tuan-tuan sekalian. Ada orang dia tunggu kuning, tak habis-habis, lebih 15 hari susah kuning lagi. Saya tanya dia, kamu kuning ni, memang kamu ada masalah keputihannya? Memang saya ada masalah keputihan. Memang biasanya dia terus sambung head terus sambung kuning. Sampai ni, ya. Jadi bermaksud, head kamu, kalau dah habis pun dia terus sambung masalah keputihan kamu. Jadi bagi setengah orang, dia akan stop dulu, dia tak akan kuning dulu. Takkan kuning pun tak ada, maka dia dah wajib mandi wajib. Tapi ada orang, sebab tu saya kata you bergantung pada dia masing-masing. Memang dia terus bersambung dengan keputihan ni. Jadi bagi dia, walaupun dah keluar tu kuning yang dia boleh cam, ini keputihan, ini bukan, ini keputihan biasa dia yang warna kuning tu. Kan dari segi bau ke dia boleh cam. Maka walaupun dah masih ada kuning, maka dia dah boleh mandi wajib dan boleh solat. Tapi bagi orang yang lepas haid, dia mesti terputus kejap dan dia akan putih, dia tak akan kuning terus. Dia kena tunggu kuning dia habis. Uruf, kebiasaan ni ada dari segi pemerhatian kita sendiri terhadap diri kita. Jadi bagi orang yang dah uruf kebiasaan dia mandi wajib 7 hari, dia dah cukup 7 hari. Dia dah cek, memang dah tak ada. Lepas tu, okey, dia pun confident, yakin dia mandi wajib. Mandi wajib, solat. Lepas tu berjimat dengan suami. Lepas tu keluar balik lepas maghrib. Maka adakah dia berdosa? Tak. Tapi sekiranya dia mandi wajib terburu-buru. Yang ni. Biasa urus dia 7 hari tapi dia dah tak sabar. Mungkinlah suami pun tak sabar. Pengantin baru pula. Ni contoh saja ya. Contoh sekalian. Baru 6 hari. Dah kot bang. Saya rasa dah. Saya cek dah tadi. Cek pun tak betul. Tak cek betul-betul. Kan, tak tunggu, terburu-buru. Dan akhirnya kita bimbang dia sebenarnya wajib bukan dalam keadaan yakin. Sebab al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin ini tidak menghilangkan rasa syak. Dan kita tidak boleh menipu diri kita. Kita mandi wajib dalam keadaan was-was 50-50 ataupun yakin. Yakin ni, okey dah pasu ni. Dan tuan-puan sekalian, bila kita dah mandi wajib, lepas tu kita solat dan sebagainya, kan ada yang gabung tu. Kalau mandi wajib asar, kita qada zuhur. Mandi wajib isyak, qada maghrib. Subuh tak perlu qada apa-apa. Kenapa ya? Ia merujuk kepada solat jamak jugalah. Zuhur jamak dengan asar ni kerana dibimbangi sebenarnya kita dah pun boleh solat pada awal tadi tu. Kita dah pun boleh solat. Jadi itu adalah ikhtiyar. Kaedah mazhab kita ikhtiyar itu solat yang pertama dalam jamak tu. Zuhur tadi tu. Tapi bila mandi wajib zuhur tak perlu qada subuh, mandi wajib maghrib tak perlu qada untuk asar. Tapi sekiranya kita ambil langkah berhati-hati untuk qada, itu tak ada masalah. Terlebih qada solat tak ada masalah tuan-puan sekalian. Jadi para wanita sekalian, nasihat saya, janganlah kita ni terlalu terburu-buru dan awal sangat sampai mandi wajib 5 kali. Ada kata ustazah, saya mandi wajib baik. Kenapa? Saya dah rasa boleh solat apa semua. Lepas tu saya mandi wajib, saya solat baca Quran, datang lagi. Saya pun tak lama saya mandi wajib. Saya kata dari kamu sepatutnya ada pengamatan. Ini bukannya haid awal, kan? Bukannya tak ada pengalaman. Dan dalam bab ini kamu kena berhati-hati. Dari segi pengalaman Allah dah bagi. Kan kebiasaan kita tak sama kebiasaan orang. Ada orang 10 hari. Kita dah biasa 5 hari. Kita dah biasa. Saya perasan bila umur dah meningkat ni, kan dah makin tua ni, kan makin kurang tempoh haid tu. Darah pun tak sebanyak masa muda tu dan sebagainya. Jadi berubah dah uruf kita. Uruf kita pun berubah. Kalau dulu mungkin sampai 10 hari, sekarang dah makin kurang. Begitulah tuan-puan sekalian.
Jadi moga terjawab ya tuan-puan dimati Allah sekalian, dan jangan sengaja melambatkan mandi wajib. Jangan sengaja sebab dosanya sangat besar tuan-puan sekalian. Malaikat rahmat pun tak masuk menanggung-nanggungkan mandi wajib dan ia dosa besar. Wajib qada kalau kita tahu. Sebenarnya dah kering dah dari semalam. Tapi buat syak pula. Mak, saya tak confident lah. Entahlah tak confident pula nak mandi wajib. Dah kalau tu tunggulah dulu. Lepas dah subuh. Padahal Allah Maha tahu kita sebenarnya malas. Malas nak mandi wajib cepat, nak solat cepat dan sebagainya. Jadi hakikatnya kita tak boleh tipu diri sendiri. Lagi nak tipu Allah lagi tak boleh. Masya Allah. Sekian. Saya ucap terima kasih pada pihak penganjur. Saya mohon maaf salah dan silap, kekurangan, kesilapan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bertambah baiklah. Kita punya ibadah, tohara, kan semuanya. InsyaAllah ada rezeki bertemu lagi. Terima kasih semua. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, terima kasih Ustazah. Begitu panjang sekali, panjang lebar perkongsian mengenai fiqh taharah wanita ni. Rasa macam kita pun dah terlebih masa, 1 jam tidak cukup rasanya. Rasanya nak kena arrange lagi siri 2 ni Ustazah. Harap-harap sudilah untuk meluangkan masa sekali lagi untuk kita berjumpa lagi bagi siri kedua insya-Allah. Okey. InsyaAllah. Ridwan, terima kasih diucapkan kepada Ustazah Asma binti Harun di atas kesudian berkongsi ilmu fiqh taharah. Jadi semoga sahabat-sahabat, guru-guru dan ibu-ibu mendapat manfaat ilmu yang diperolehi di dalam majlis ilmu pada hari ini insya-Allah. Jadi untuk majlis kita hari ini ingin saya ucapkan ribuan terima kasih kepada majlis pada hari ini insya-Allah. Jadi saya rasa sekian saja untuk kali ini. Mohon maaf dari saya sekiranya terkasar bahagian majlis hari ini. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kekurangan itu adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Okey, jadi sebelum kita tu untuk bergambar bersama-sama dengan Ustazah. Boleh. InsyaAllah. Tim boleh ambil gambar dan sahabat-sahabat semua boleh buka kamera untuk kita bergambar. Okey. Saya pun cubalah. Tim ada ambil gambar ke? Okey, saya cuba jugalah. Banyak muka surat ni. Saya rasa dalam balik bab taharah ni. Bab taharah insya-Allah ada peluang nanti kita akan jadi saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Kita tutup majlis kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. Amin. Terima kasih Ustazah. Sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah di siri kedua. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.